Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nidin, channel yang membincangkan isu-isu ekonomi dan bisnes bagi menjadikan anda usahawan yang lebih cemerlang. Hari ini kita akan bincangkan bagaimana perniagaan dapat mencari faedah daripada polisi-polisi ataupun strategi-strategi kerajaan yang baru, ataupun sekiranya ada perubahan-perubahan di dalam polisi ataupun strategi kerajaan. Sebelum itu, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang ada di channel Pok Nidin ini, kongsikanlah video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain dan ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel ini agar kita dapat memperkembangkan lagi ilmu, ekonomi dan juga bisnes di kalangan usahawan di negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam sistem demokrasi, kerajaan boleh bertukar-tukar. Ini bukan hanya berlaku di negara-negara maju, malah di negara-negara yang sedang membangun seperti negara kita ini. Jadi, tentunya apabila ada perubahan kerajaan, maka akan ada polisi-polisi baru, strategi-strategi baru, perancangan-perancangan baru, dan ini semua merupakan satu lumrah. Dan kita semua tahu di dalam mana-mana ekonomi, perubahan strategi, perubahan polisi, perubahan perancangan oleh kerajaan akan mempengaruhi ekonomi itu secara langsung, sentimen perniagaan dan juga akan membuka peluang-peluang baru dan menimbulkan risiko-risiko baru kepada perniagaan yang ada di dalamnya. Jadi, bagaimanakah kita sebagai usahawan mahu melihat perubahan-perubahan polisi ini ataupun pengenalan-pengenalan polisi yang baru dan mencari manfaat daripadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin boleh belajar daripada syarikat-syarikat global ataupun multinasional yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka beroperasi di pelbagai negara dengan pelbagai sistem politik, dengan pelbagai dasar, pelbagai polisi, pelbagai perancangan dan tentunya apabila mereka beroperasi di dalam suasana yang demikian, mereka kena pandai untuk memanfaatkan polisi yang ada dan juga cuba mempengaruhi polisi demikian agar akhirnya ianya akan memanfaatkan perniagaan mereka. Jadi ada 3 perkara yang kita boleh belajar daripada syarikat-syarikat multinasional. Yang pertama, mereka melihat polisi, dasar, perancangan kerajaan ini melalui aspek perniagaan. Mereka tidak melihat kesemua ini daripada aspek politik. Oleh yang demikian, mereka akan dapat melihat perkara-perkara ini dengan lebih objektif. Mereka akan dapat menilai sejauh manakah perancangan, usaha dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh mana-mana kerajaan dengan objektif dan ini akan dapat memberikan mereka gambaran yang lebih jelas, gambaran yang lebih adil dan gambaran yang lebih memungkinkan untuk mereka menilai kebaikan, kelemahan dan juga peluang-peluang serta risiko yang ada. Jadi ini satu pendekatan yang penting kerana sekiranya kita melihat dasar polisi dan juga perancangan kerajaan daripada kaca mata politik, sudah tentunya kita akan mengambil pihak dan ini tentunya tidak akan membantu bagi syarikat-syarikat yang beroperasi di pelbagai negara dengan pelbagai sistem politik dan dasar. Yang kedua, mereka bukan sahaja mahu menerima polisi, tetapi mereka cuba untuk mempengaruhi polisi. Ini adalah penting kerana syarikat-syarikat gergasi ini mempunyai perancangan untuk berada di dalam mana-mana negara untuk jangka masa yang panjang. Jadi sekiranya berlaku perubahan-perubahan polisi yang mendadak, sekiranya perancangan kerajaan berubah dengan mendadak, maka ini akan memberi implikasi kepada syarikat-syarikat global dan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia. Jadi untuk mengurangkan risiko kepada mereka dan untuk memperluaskan lagi peluang mereka, syarikat-syarikat global dan multinasional ini biasanya akan cuba melobi ataupun mempengaruhi kerajaan agar polisi, perancangan,
tindakan yang diambil oleh kerajaan selari dengan strategi syarikat-syarikat ini membuka lebih banyak peluang kepada mereka dan juga tidak menimbulkan risiko-risiko baharu yang menyebabkan mereka terpaksa menilai semula keberadaan mereka di dalam mana-mana negara. Jadi sebab itulah jika kita tengok mana-mana syarikat global, syarikat-syarikat antarabangsa, biasanya mereka ada unit ataupun jabatan polisi awam, public policy unit ataupun public policy department, yang mana orang-orang yang bekerja di unit ini akan sentiasa menghubungi pegawai-pegawai kerajaan, pembentuk-pembentuk polisi dan mencadangkan pelbagai perubahan polisi ataupun cuba mempengaruhi kerajaan untuk tidak menukar polisi bergantung kepada kepentingan syarikat-syarikat global dan juga antarabangsa. Jadi mereka melihat polisi sebagai satu perkara penting dan sebelum ianya dibentuk, mereka cuba membentuk polisi-polisi demikian. Dan bagi syarikat-syarikat global, oleh kerana mereka ada pelbagai pengalaman di pelbagai negara, tentunya mereka boleh membawa polisi-polisi, dasar-dasar ataupun perancangan yang telah dilaksanakan di negara-negara lain yang memberi kelebihan ataupun memanfaatkan mereka, dan ini akan menjadi dasar yang mereka cadangkan kepada pihak kerajaan. Jadi mereka proaktif. Mereka tidak membebel selepas terbentuknya polisi, tetapi mereka menjadi pemain-pemain utama di dalam membentuk polisi. Yang ketiga, apabila mana-mana dasar, polisi, perancangan diperkenalkan oleh kerajaan, mereka akan cuba memahaminya dengan mendalam. Mereka akan cuba memastikan apa yang telah mereka lobby itu ada di dalamnya, ataupun sekiranya tidak ada apa yang mereka sarankan, mereka akan cuba pastikan bahawa kefahaman polisi itu akan membantu mereka untuk memperkukuhkan lagi kedudukan mereka di negara ini. Jadi mereka tentunya tidak akan melihat perubahan polisi, perubahan perancangan dengan sambil lewa, tetapi akan mengkajinya dengan teliti, memahaminya dengan lebih mendalam. Malah mereka akan cuba untuk bertemu dengan pegawai-pegawai yang berkenaan bagi memastikan kefahaman mereka berkenaan dengan polisi itu betul, dan setelah mereka mendapat kefahaman yang betul itu, maka mereka akan cuba sesuaikan perniagaan mereka dengan dasar baru, polisi baru, perancangan baru kerajaan, agar perniagaan mereka dapat dipertahankan kalau tidak diperkembangkan lagi. Maka dengan memahami pendekatan yang digunakan oleh syarikat-syarikat global dan antarabangsa di dalam menghadapi pengenalan polisi-polisi baru ataupun perubahan polisi-polisi yang sedia ada di dalam negara yang mereka laburi, maka usahawan-usahawan kita bolehlah belajar daripadanya dan menggunakan pendekatan yang sama di dalam mencari peluang yang ada apabila kerajaan memperkenalkan polisi dasar ataupun perancangan baru, ataupun sekiranya ada perubahan-perubahan di dalam perkara-perkara yang demikian. Yang pertama, mereka kenalah membaca, memahami dan menekuni polisi yang dikeluarkan oleh kerajaan, kerana sekiranya mereka tidak faham, mereka mungkin terlepas pandang peluang-peluang dan ada ataupun risiko-risiko baharu yang wujud dengan pengenalan polisi-polisi berkenaan. Ini penting kerana kita sebagai warga negara biasanya akan terpengaruh dengan suasana politik. Kita menyebelahi pihak-pihak yang kita sukai, dan oleh kerana itu kita akan melihat polisi sebagai satu perkara yang mungkin tidak sesuai dengan kita tanpa memahami apakah sebenarnya kandungan polisi dasar ataupun perancangan yang demikian. Yang kedua ialah kita kena mencari apakah peluang-peluang baharu yang diperkenalkan melalui polisi-polisi baru ini, melalui dasar-dasar ataupun rancangan-rancangan baru ini, dan apakah risiko-risiko yang muncul disebabkan pelaksanaan mereka ataupun
perubahan di dalam polisi, dasar ataupun perancangan yang ada sebelum ini. Jadi, sekiranya ada peluang yang baru, itu merupakan satu perkara yang positif kepada kita. Mungkin kita dapat meluaskan pasaran kita, mungkin kita dapat mencari ruang-ruang baru untuk kita masuki, ataupun mungkin kita boleh memperteguhkan kedudukan kita di dalam rantaian bekalan yang baru diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Di dalam masa yang sama, kita kena juga meneliti adakah risiko-risiko baharu yang wujud. Kerana risiko ini akan memberi kesan kepada perniagaan kita. Contohnya, dengan perubahan polisi, ruang pasaran yang kita ada dahulu mungkin boleh dimasuki oleh lebih banyak pesaing-pesaing misalnya. Ataupun polisi-polisi yang berkaitan dengan cukai akan menyebabkan kita membayar cukai yang lebih tinggi. Jadi apabila kita memahami risiko-risiko ini, tentunya kita juga akan melihat kembali strategi pelan-pelan perancangan yang kita ada dan mungkin perlu diubah suai untuk memastikan ianya tidak menjadi satu perkara yang akan mengancam perniagaan. Jadi memahami peluang, memahami risiko merupakan perkara yang penting yang perlu dilakukan oleh usahawan sekiranya kita mahu menjadikan perniagaan kita stabil dan juga lestari. Sekiranya kita memandang rendah ataupun tidak mengambil serius polisi ataupun dasar kerajaan berdasarkan pegangan politik kita, kitalah yang sebenarnya mendedahkan perniagaan kita kepada risiko yang mungkin menyebabkan perniagaan kita terjejas dengan teruk. Sekiranya kita mempunyai idea, rancangan atau penyelesaian kepada isu-isu ataupun masalah-masalah yang dikira penting oleh kerajaan yang ada pada hari ini, tentunya mereka akan melihat rancangan-rancangan ataupun saranan-saranan kita itu dengan lebih mendalam dan kemungkinan ianya diterima pakai adalah lebih tinggi. Sekarang ada banyak ruang untuk kita memberi cadangan, saranan dan juga idea-idea baharu kepada kerajaan. Contohnya, kadang-kadang kerajaan akan membuka ruang ini secara maya. Kementerian tertentu akan meminta para pemain industri untuk memberikan cadangan dan idea kita. Jadi sekiranya ruang itu ada, maka gunakanlah. Jangan kita hanya membebel di kalangan rakan-rakan kita sambil minum kopi, tetapi apabila ruang diberikan, kita tidak mengambil peluang yang begitu penting itu. Keduanya, kita boleh menggunakan persatuan industri ataupun persatuan-persatuan keusahawanan yang mana ini akan nampak lebih kredibel ataupun lebih mantap di sisi kerajaan. Tapi cadangan yang nak kita kemukakan kenalah disusun dengan rapi, kenalah mencapai satu tahap yang profesional dan kena menganalisa isu yang nak kita selesaikan itu dengan menyeluruh. Bukannya sekadar hanya menyentuh kepentingan-kepentingan kita tetapi tidak menyentuh isu-isu yang akan timbul yang akan dihadapi oleh kerajaan dan tidak memberikan penyelesaian kepada isu demikian. Jadi banyak ruang yang diberikan kepada perniagaan ataupun persatuan industri untuk memberikan cadangan dan saranan kepada kerajaan dan kita kena ambil peluang ini agar kita akan menjadi sama seperti syarikat-syarikat global dan multinasional yang mempunyai usaha yang mantap di dalam mempengaruhi polisi, dasar ataupun perancangan sebelum ianya diperkemaskan dan menjadi dasar ataupun polisi kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh membiarkan polisi yang dicadangkan oleh kerajaan datang dan pergi dengan begitu saja kerana di dalam kebanyakan dasar perancangan dan polisi-polisi ini ada peluang-peluang yang baharu untuk kita dan ada risiko-risiko baharu untuk kita. Jadi sekiranya kita tidak proaktif, kita hanya reaktif dan bising-bising di belakang saja, ianya tidak akan memberi manfaat kepada kita, malah ianya akan merisikokan lagi perniagaan kita. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berasa video ini membawa manfaat kepada anda sebagai usahawan, kongsikanlah video ini dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain
ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel Pok Nidin agar kita dapat memperkukuhkan lagi keusahawanan di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.